Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan bab 2 ekosistem bagi subtopik 2.1 aliran tenaga dalam ekosistem. Okey, apakah standard pembelajaran kita pada hari ini? Okey, pertama, pelajar boleh menerangkan dengan contoh pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey, kemudian pelajar juga boleh menginterpretasi rantai makanan dan siratan makanan. Okey, baik. Tahukah anda semua bahawa sumber tenaga dalam ekosistem kita sebenarnya berasal dari matahari? Okey, baik. Tumbuhan hijau, dia akan tukarkan tenaga cahaya matahari itu tadi kepada tenaga kimia melalui proses yang dipanggil fotosintesis. Okey, masih ingat lagi tak apa itu proses fotosintesis? Ia adalah satu proses di mana tumbuhan hijau buat makanan sendiri, okey, dengan kehadiran cahaya matahari, air dan juga karbon dioksida. Okey, kemudian tenaga kimia ini tadi akan dipindahkan kepada pengguna primer, okey, seterusnya kepada pengguna sekunder dan seterusnya kepada pengguna tertia dalam rantai makanan atau siratan makanan. Jadi dalam satu ekosistem, organisma ni kita boleh kelaskan kepada 3, iaitu pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Jadi apakah semua ni? Okey, baik, kita tengok satu-satu ya. Okey, jadi pengeluar ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Okey, siapa yang boleh buat makanan sendiri ya? Okey, betul, tumbuhan. Jadi sebahagian besar tumbuhan adalah pengeluar. Macam kat sini contoh gambar ni adalah pokok kubis. Okey, kemudian apakah itu pengguna? Pengguna ialah organisma yang memakan organisma lain. Okey, contohnya kat sini kita boleh tengok ini adalah gambar belun cas. Jadi pengguna ni kelas, kita boleh bahagikan dia kepada 3 jenis ya, iaitu pertama pengguna primer, okey, yang kedua pengguna sekunder, yang ketiga adalah pengguna tertia. Okey, kita tengok dulu pengguna primer tu apa. Okey, baik. Pengguna primer ni ialah haiwan herbivore atau omnivore yang memakan pengeluar. Ingat lagi tak herbivore tu apa? Okey, betul. Haiwan yang hanya makan tumbuhan sahaja. Manakala omnivore ialah haiwan yang memakan tumbuhan dan juga haiwan lain. Okey, sekarang kita pergi kepada pengguna sekunder. Apa itu pengguna sekunder? Pengguna sekunder ni ialah biasanya haiwan omnivore dan karnivore yang memakan pengguna primer. Okey, maksudnya tadi pengguna primer dia makan pengeluar. Pengguna sekunder dia makan pengguna primer. Contoh dekat sini adalah burung. Okey? Jadi karnivore ni apa pula? Karnivore ni adalah haiwan yang memakan haiwan lain. Okey, dia hanya makan haiwan sahaja. Okey, kemudian kita ada pengguna tertia. Okey, pengguna tertia ni ialah haiwan karnivore sekunder yang makan pengguna sekunder. Okey, jadi pengguna tertia ni dia akan makan pengguna sekunder. Dan biasanya saiz pengguna tertia ni lebih besar daripada pengguna sekunder dan pengguna primer. Contoh dekat sini kita boleh tengok ini adalah seekor musang. So nanti musang ni dia akan makan burung ni. Okey, baik. Jadi kesemua ni pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertia, akhirnya dia akan mati ya. Okey, sama ada mati kena makan ataupun mati sebab usia dan sebagainya. Okey, jadi bila mati, apa yang akan berlaku kepada badan organisma yang mati tu? Okey, di sinilah datangnya tugas pengurai. Okey, jadi pengurai ni apa? Pengurai ni ialah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan yang mati itu tadi kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Jadi hubungan ini dipanggil saprofitisme. Okey, apa pula saprofitisme ni? Okey, jadi saprofitisme ni kelas ialah organisma yang mendapatkan makanan ataupun dia mendapatkan nutrien dia daripada organisma lain yang telah mati. Macam contoh dekat sini, gambar yang cikgu letak kat sini adalah gambar cendawan. Jadi biasa kita tengok cendawan ni dia tumbuh atas kayu-kayu yang dah mati, kayu-kayu dah reput kan. Maksudnya cendawan ni dia dapatkan makanan daripada kayu yang dah reput tu. Okey, dia uraikan kayu tu kepada nutrien untuk kegunaan dia. Jadi cuba bayangkan kalau dunia kita ni tak ada pengurai. Apa agaknya terjadi pada bangkai-bangkai haiwan, tumbuhan-tumbuhan yang telah mati tu kan. Jadi terima kasihlah kepada
pengurai ni kerana telah membantu kita menguraikan kesemua organisma-organisma yang telah mati itu. Okey, baik. Jadi sekarang kita masuk kepada rantai makanan. Okey, jadi apakah itu rantai makanan? Rantai makanan ni digunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma. Okey, macam contoh dekat sini, ini adalah satu contoh rantai makanan. Okey, jadi rantai makanan kita ni dia mesti bermula dengan pengeluar. Okey, jadi pengeluar tu biasanya tumbuhan. Kat sini kubis adalah pengeluar. Okey, kemudian ada simbol anak panah ni kan. So anak panah ni okey, dia dimakan oleh siapa? Okey, siput. Siput makan kubis. Kubis dimakan oleh siput. So siput adalah pengguna primer. Kemudian siput akan dimakan oleh burung. Okey, burung adalah pengguna sekunder. Dapat? Okey, kemudian burung akan dimakan oleh musang. Jadi musang ni adalah pengguna tertier. Okey, biasanya dalam rantai makanan dia ada keempat-empat ni lah. Pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Okey, jadi sekarang kita tengok pula apa itu siratan makanan. Okey, siratan makanan ni ialah gabungan beberapa rantai makanan. Okey, kalau awak tengok dekat sini, okey, anak panah dia ni bersimpang siur kan. Tapi sebenarnya tak susah pun. Kita tengok satu persatu. Okey, agak-agaknya dalam siratan makanan kat sini ni ada berapa rantai makanan? Mari kita kira sama-sama. Okey, yang pertama kubis. Okey, dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh ular. Itu dah satu. Okey, kubis dimakan oleh siput. Dimakan oleh burung. Kemudian dimakan oleh ular. Dah dua rantai makanan. Okey, kubis dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh ular. Dah tiga rantai makanan. Okey, kemudian kubis dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. So, semua ada berapa? Ada 4 rantai makanan dalam siratan makanan ini. Okey, baik. Jadi kat sini anak panah ni juga membawa maksud aliran tenaga. Maksudnya bila beluncas ni dia makan kubis. Okey, jadi tenaga dalam kubis ni telah dipindahkan kepada beluncas. Bila burung makan beluncas, okey, tenaga dalam beluncas ni telah dipindahkan kepada burung. Okey, bila ular makan burung, tenaga dalam burung ni telah dipindahkan kepada ular. Dan samalah juga dengan yang lain. Macam tu ya. Okey, boleh faham? Okey, sekarang kita akan memahami dengan lebih lanjut lagi apakah itu aliran tenaga dalam siratan makanan. Okey, seperti dalam rantai makanan, tenaga dipindahkan. Okey, tenaga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain dalam siratan makanan. Jadi, sebahagian tenaga tu hilang kerana digunakan oleh organisma untuk bergerak dan menjalankan proses hidup yang lain seperti respirasi. Tenaga juga hilang dalam bentuk tenaga haba atau tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna, iaitu tinja. Tinja tu najis saya. Okey, contohnya dekat sini, okey, kubis dimakan oleh beluncas. Okey, sebenarnya ada tenaga telah dipindahkan daripada kubis ke beluncas, tapi sebenarnya bukan 100% tenaga telah berjaya dipindahkan kepada beluncas. Sebaliknya, sebahagian tenaga tu hilang. Jadi yang anak panah colour biru ni adalah tenaga yang hilang. Okey, kenapa tenaga tu hilang? Mungkin tenaga tu hilang kerana telah digunakan oleh organisma tu tadi, okey, oleh beluncas tu untuk bergerak. Okey, mungkin beluncas tu dia buat respirasi sebab dia adalah organisma hidup. Okey, kemudian tenaga tu juga hilang dalam bentuk tenaga haba dan juga tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna. Dalam najis beluncas tu mungkin ada lagi makanan yang tak tercerna. So kat situ dah dibazirkan tenaga. Okey, samalah juga bila beluncas tu dimakan oleh burung. Okey, bila siput, contohnya siput dimakan oleh burung. Okey, tak semua tenaga tu berjaya dipindahkan kepada haiwan yang makan haiwan tu. Okey, sebahagiannya hilang ke persekitaran. Okey, dalam beberapa bentuk. Okey, baik. Sekarang kita akan tengok piramid nombor. Ini cuma info tambahan. Okey, jadi piramid nombor menunjukkan populasi bagi setiap peringkat dalam rantai makanan. Aras yang paling besar iaitu aras bawah adalah pengeluar iaitu tumbuhan. Okey, tenaga hilang dari satu aras ke aras seterusnya semasa dipindahkan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, semuanya ada 4 aras kan? Pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan juga pengguna tertier. Okey, dan aras pengeluar dia paling besar, menunjukkan bilangan pengeluar ni adalah yang paling banyak dalam sesuatu ekosistem. Kemudian makin pergi ke puncak piramid ni kita tengok
saiz aras tu makin kecil. So, dekat hujung puncak piramid ni adalah pengguna tetia. Okey, pengguna tetia kerana dia adalah haiwan, biasanya dia adalah haiwan pemangsa. Okey, jadi kat sini kita tengok juga, biasanya tenaga akan hilang daripada satu aras ke aras seterusnya semasa ia dipindahkan. Okey, baik. Kita dah pun habis belajar subtopik 2.1. Okey, iaitu aliran tenaga dalam ekosistem. Jadi tibalah masa untuk anda buat latihan. Okey, kita tengok sama-sama apa latihannya. Okey, berikut adalah satu contoh rantai makanan. Kenal pasti pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertia. Okey, kubis dimakan oleh beluncas, dimakan oleh ayam, dimakan oleh ular. Okey, jadi senang je kan? Easy peasy. Okey, nombor 2, berdasarkan organisma-organisma berikut, pokok padi, belalang, burung pipit, burung hantu, tikus, beluncas, bina satu siratan makanan. Okey, siratan makanan. Ingat lagi ya, siratan makanan ni ialah gabungan beberapa rantai makanan. Okey, kemudian B, ramalkan kesan jika pokok padi mati akibat kemarau yang berpanjangan. Okey, cikgu bagi hint lah sikit. Pokok padi ni dia adalah pengeluar. Dia adalah tumbuhan. Okey, jadi apa yang berlaku kalau pokok padi ni semua mati? Agak-agaknya apa yang akan berlaku kepada belalang? Pokok padi dah mati ni. Macam mana bilangan belalang tu nanti? Bilangan dia akan bertambah ke? Ataupun bilangan populasi belalang tu akan berkurang ke? Okey, korang fikir ya. Okey, baik. Jadi setakat itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.